وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan juga hidayatnya dapat kita berjumpa lagi dengan halqah kita untuk nak mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nak ngaji mengenai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita pada minggu yang akhir insya-Allah kita akan masuk pada bulan Ramadan Al-Mubarak pada minggu depan, ataupun beberapa hari lagi, tidak berapa hari lagi kita akan berjumpa dengan tetamu kita yang sangat hebat, iaitu bulan Ramadan. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala turun ke Al-Quran, bulan yang Allah Taala fardukan puasa kepada orang yang beriman. Bulan yang ada kelebihan, bulan yang ada di dalamnya satu malam yang mana malam itu khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu namanya bulan Lailatul Qadar. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala semenjak malam yang pertama, hari yang pertama sampai kepada akhir bulan Ramadan. Dan juga bulan Ramadan, bulan yang ada padanya al-maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada keampunan kita dengan kita mendirikan qiyamul lail pada waktu malam ataupun solat tarawih kita dengan imanan wa ihtisaba, Allah Taala akan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan ampun dosa kita. Dan juga pada siang hari kita berpuasa, kita puasa rauta sinut naik kelangwan dekat imanan wa ihtisaban, iman ta Allah Subhanahu wa taala โดยที่ไม่ได้ตามใครไม่ได้ตามเทรนด์ของผู้คนที่เห็นว่าเดือนรอมฎอนเข้ามาแล้วเขาก็ถือศีลอดด้วยตามผู้คนเนี่ยไม่ใช่แต่ด้วยกับอีมานันศรัทธาอิมาน kepada Allah Subhanahu wa taala juga ihtisaban, harap pahala ganjaran pelebun daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala akan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Banyak lagi amalan-amalan yang kita buat
di dalam bulan Ramadan kita akan dapat maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita banyak berdoa. Akhir-akhir bulan Syaban ini kita akan temui dengan bulan Ramadan, kita banyak tambahkan doa kita. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah kita sapa kepada bulan Ramadan, bulan yang berharga sekali bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salah satu doa lagi, boleh juga kita nak berdoa, Allahumma sallimna Ramadan wa sallim lana Ramadan. Ya Allah, mintalah kami sapa bulan Ramadan dan juga Ramadan sapa kepada kami, dan juga kami keluar daripada bulan Ramadan dengan hal keadaan amalan yang kami buat pada bulan Ramadan, sama ada puasa, sama ada semaya tarawih, qiyamul lail, semaya witir, sama ada baca Quran, sama ada bertaubat, sama ada beristighfar kepada Allah Ta'ala. Segala ibadat yang kita buatkan pada bulan Ramadan, kita doa juga sebelum nak masuk bulan Ramadan lagi, minta doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala keluar kita daripada bulan Ramadan dengan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita pada ruangan mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi kita dah ayat sama, ia adalah wahyu. Kadang-kadang kita ataupun salah satu golongan, salah satu orang pergi hanya kepada Al-Quran sahaja, maka dia akan jadi orang sesat juga. Dia pergi kepada Quran saja, bagaimana dia nak faham ajaran Islam, bagaimana dia nak faham syariat Islam yang Allah Ta'ala suruh, yang Allah Ta'ala larang, bagaimana dia nak faham syariat Islam kalaulah dia pergi hanya kepada Al-Quran saja. Tak akan faham, tak akan boleh nak taat, tak akan nak boleh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara sempurna yang sempurna. เขาไม่มีทางที่จะศรัทธาอิบาดะห์เคารพภักดีต่อ Allah Subhanahu wa taala อย่างครบสมบูรณ์ 100% ไม่ได้ หากปราศจากการทำความเข้าใจศึกษาหาแสวงหาความรู้จากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม kerana Al-Quran ada jenis-jenis banyak yang Allah Ta'ala royak เป็นสิ่งเชื่อ nyata ชัดเจน มีสิ่งที่ Allah Ta'ala บอกชัดเจนในกุรอาน แต่มีหลายประการหลายบทบัญญัติในศาสนาอิสลามที่ Allah Ta'ala บอกในกุรอานเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีคำอธิบายที่มาจากศาสนทูตหรือรอซูลของอัลลอฮ์หรือของพระองค์ Subhanahu wa Ta'ala ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม bagaimana Nabi nak mensyarahkan syariat Islam ataupun suruhan Islam, kamsang Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala bagaimana. Tuhan ayat atau wa aqimus salah wa atuz zakah, suruh semaya, suruh keluar zakat. Bagaimana kita nak semaya, bagaimana kita nak keluar zakat kalaulah kita pergi hanya Quran, tak jumpa balas mana upacara. เราจะไม่พบเจอวิธีการละหมาดที่แท้จริงถูกต้องอย่างที่ Allah Ta'ala ปรารถนาหรือต้องการ tak jumpa. Sama juga dengan zakat. Kalaulah kita pergi Quran saja, kita tak akan jumpa kata cara nak keluar zakat, วิธีการจ่าย zakat ที่ถูกต้องจริงๆตามที่อิสลามและก็อัลลอฮ์ตะอาลาต้องการเนี่ย เราก็ไม่สามารถที่จะประกอบอิบาดะห์ต่างๆ zakat การละหมาดได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์อย่างที่อัลลอฮ์ต้องการได้อย่างแน่นอนถ้าหากว่าเรายึดเพียงกุรอานสุนนะห์คือสิ่งที่ติบยาน คือสิ่งที่จะมาตัฟซีรอัลกุรอาน เพราะว่าอัยยูบอัสซัคติยานีซะลัฟท่านหนึ่งได้บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้ต้องการสิ่งใหม่ที่นอกเหนือจากอัลกุรอานแต่อย่างใดแต่เราต้องการสิ่งหรือต้องการคำอธิบาย kita nak kenyataan ataupun tafsiran bagi Al-Quran daripada orang yang paling alim จากคนที่มีความรู้อัลกุรอานดียิ่งกว่าพวกเราก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ท่านนบีคือคนที่เข้าใจอัลกุรอานมากที่สุด คือคนที่จะมีหน้าที่มาอธิบายอัลกุรอานวะฮยูที่อัลลอฮ์ Subhanahu wa Ta'ala ทรงประทานลงมา นั่นคือสุนนะห์นั่นคือหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ความสำคัญ kepentingan kita nak mempelajari hadis sebab ni lah, sebab nak faham Quran.
Sebab nak faham Quran, dengan sebab kita ngaji hadis ni untuk kita nak faham Quran dengan secara penuh dan juga untuk kita nak mengibadatkan, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Taala dengan secara sempurna 100% yang Allah Taala nak daripada kita. Itulah tujuan kita ngaji hadis. Tujuan yang kita ngaji hadis untuk itulah. Kalaulah kita tak ngaji hadis ataupun satu orang pergi, ada golongan yang orang panggil kata Quraniyun. Mi kon klum nungที่อุลามะบอกว่าเป็นชนกลุ่มที่เรียกชื่อว่ากุรอานียูนคนที่ยึดปฏิบัติกับอัลกุรอานอย่างเดียวไม่เอาหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งหะดีษซอฮีห์บุคอรีซอฮีห์มุสลิมก็ไม่เอาทั้งที่ซอฮีฮุลบุคอรีหะดีษซอฮีห์มุสลิมเนี่ยอุลามะหรืออุมมะห์ประชาชาติอิสลามเนี่ยตะลักกัตฮุบิลกอบูลตะลักกัตฮุมาบิลกอบูลอุมมะห์นี่ตอบรับอย่างชัดเจนตอบรับซอฮีห์บุคอรียอมรับซอฮีห์บุคอรียอมรับซอฮีห์มุสลิมว่าเป็นหนังสือที่ซอฮีห์ที่สุดรองจากคัมภีร์อัลกุรอานก็คืออัลกุรอานกะรีมหะดีษซอฮีห์บุคอรีกับหะดีษซอฮีห์มุสลิมแต่ก็ไม่วายที่จะเกิดada berlaku zahir timur mari golongan orang panggil tu golongan anti Al-Quran, anti hadis หรือชนกลุ่มที่ anti hadis ซึ่งบางครั้งเราอาจจะพบเจอในประเทศอาหรับ kita jumpa di negara Arab golongan orang yang anti toksik kepada hadis Nabi SAW dan juga di tempat-tempat rumah kita ataupun tepi-tepi rumah kita di Malaysia dulu pun biasa ada golongan yang anti hadis toksik siapa kau orang ni pelajar-pelajar master baik, pelajar-pelajar doktorah baik dan mereka buat kajian dan mengenai dengan golongan mereka yang anti hadis Nabi SAW. Bahaya orang anti hadis Nabi ni. Bahaya kerana sepengadian syok ataupun สงสัยในการอธิบายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ยอมรับคำพูดของท่านนบีการกระทำหรือคำอธิบายของท่านนบีที่มีต่ออัลกุรอาน maka itulah tujuan kita untuk kita nak mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita nak faham kepentingan ความสำคัญของการศึกษาหะดีษ untuk kita nak faham ajaran Allah SWT เราจะเข้าใจบทบัญญัติเพื่อที่จะเข้าใจบทบัญญัติอย่างท่องแท้และถูกต้องตามเจตนารมณ์ของ Allah Subhanahu Wa Taala เจ้าของศาสนาอิสลามและจุดประสงค์ที่สองในการที่เราจะศึกษาหะดีษ kita ngaji hadis iaitu untuk kita nak mentasahkan ibadat kita. Orang yang pegang hanya Al-Quran ataupun golongan anti hadis ataupun golongan Al-Quraniyun ni kita heran juga. เรารู้สึกแปลกใจเหมือนกัน kita wasa nak tanya fak dia, nak tanya mereka เราอยากจะถามพวกเขาสักครั้งหนึ่งว่าพวกเขาละหมาดยังไง ละหมาด4 รอกะอัตคำว่า4 รอกะอัตหรือรูปแบบ4 รอกะอัตเนี่ยเอามาจากไหนถ้าไม่เอามาจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าพบเจอไหมในอัลกุรอานตะวาฟทำฮัจญ์รอบกะบะห์ตะวาฟกeliling Kaabah 7 terik ini ada kedak dalam Quran kalaulah mereka pegang hanya Quran saja. Maka golongan yang mereka pegang Quran saja, golongan yang anti hadis, golongan yang orang panggil tu Quraniyun adalah golongan yang ulama royak kata ni fak sesat. Fak sesat kerana Nabi royak kata Nabi tinggal 2 perkara saja, Al-Quran, sunnah. Kalaulah kita pegang dua-dua ni, mesti kena pegang dua-dua ni, bukan pegang hak manasa, bukan. Kena pegang dua-dua ni. Nabi royak kata lan tadillu ba'di abada, tak akan sesat. Tak akan sesat. Maka kalaulah di sana ada golongan yang pegang Quran saja, ulama kata mereka sesat. Dan juga mereka yang pegang hadis saja. Pegang hadis saja tak usah Quran, golongan ni pun sesat juga. Umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah kena pegang dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita nak menghayati kita, hidup kita sehari dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Insya-Allah kita akan jadi orang yang berjaya di dalam hidup dunia ini dan juga akhirat nanti. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita pada hari ini halaqah yang ke-21. Kalau kita bila semenjak kita mula syarahkan ataupun rautamkan atiban หนังสือ Arba'in Nawawi ของ Imam Nawawi เนี่ยครั้งนี้เป็นการพบหรือฮาละกะห์ครั้งที่ 21 ของkita. Hadis yang ke-20
Yang mana pada sisi yang pertama, halaqah yang pertama, kita kecek mengenai dengan sirah ataupun sejarah Imam Nawawi. Kita kecek mengenai dengan perawat Imam Nawawi. Dan juga sisi halaqah yang kedua, kita mula syarah hadis yang pertama sampai pada hari ini, sisi yang ke-21 ataupun halaqah yang ke-21, dan juga akan jadi halaqah yang terakhir bagi kita. Selepas Ramadan kita akan jumpa sekali lagi juga, kalaulah Allah Ta'ala umur kepada kita, peluang kepada kita, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Kita hari ini pada hadis yang ke-20. Alhamdulillah, tinggal lagi 22 hadis kita selepas ini. Insya-Allah kita akan jumpa selepas Ramadan. Kita akan sambung syarah kita pada kitab ini, sambung hadis 21 sampai kepada hadis 42. Insya-Allah, dan juga kita akan habis, insya-Allah akan habis daripada kitab ini. Kita berdoa kepada Allah Taala, mudah-mudahan kita akan dapat manfaat dengan kitab ini. Kita akan dapat gapo yang Imam Nawawi nak kepada kita dengan sebab kita mempelajari hadis ataupun kitab dia yang dia tulis ini. Hadis yang 20. Imam Nawawi rahmatullahi alaihi dia kata, an Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nasa min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini yang pertama riwayat oleh seorang satu sahabat Nabi yang nama Abu Mas'ud al-Badri. Dan dia nama Abu Mas'ud al-Badri, yang mana Abu Mas'ud al-Badri dia riwayat kata Nabi SAW berkata ataupun bersabda, inna mimma adrakan nasa min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya daripada perkara yang manusia ni dapat nak berjumpa satu perkataan, satu kamput ya daripada golongan nabi-nabi dulu, iaitu kamput mereka, perkataan mereka yang mereka kata, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalaulah kamu tak malu, tak ada sifat malu, maka buatlah apa yang kamu nak buat. หากว่าเจ้าไม่มีความยังอายไม่มีความละอายก็จงปฏิบัติจงทำในสิ่งที่ปรารถนาบวกอยากทำอะไรก็ทำไปถ้าหากว่าไม่มีความละอายต่อ Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis ini riwayat dia oleh Al-Imam Al-Bukhari saja. Seorang. Hadis ni Imam Bukhari seorang yang riwayat hadis ni, kerana hadis ini daripada Abi Mas'ud Al-Badri. Ada juga di sana hadis ini riwayat melalui sahabat yang lain, iaitu Huzaifah bin Yaman. Tetapi hadis Huzaifah bin Yaman dengan sanad dia tu, ulama riwayat kata hadis Huzaifah yang mana datang dengan lafaz ini juga adalah hadis yang dhaif. Tetapi yang datang pada jalan Abi Mas'ud Al-Badri, yang mana hadis dia diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Ibnu Abi Hatim dan juga ulama yang lain, adalah hadis yang sahih. Al-Imam Al-Bukhari, kita riwayat kata semua kata hadis sahih yang paling sahih sekali selepas daripada Al-Quran, iaitu hadis Al-Imam Bukhari, dan juga selepas Imam Bukhari anak murid dia Al-Imam Muslim. Ulama kata kalaulah Imam Bukhari tak datang, maka tak datang juga Imam Muslim. Kerana Imam Muslim adalah anak murid sejati bagi Al-Imam Bukhari. Keluksit tajing ke Imam Bukhari. Luksit Imam Muslim acan ke Imam Bukhari. Imam Bukhari mati pada tahun 256 Hijrah. Selepas daripada Tugu dia mati 5 tahun, anak murid dia mati juga Al-Imam Muslim pada tahun 261 Hijrah. Allahu Akbar. Allah Ta'ala rahmat kepada dua, rahmat kepada Al-Imam Bukhari dan juga rahmat kepada Al-Imam Muslim. Hadis ini riwayat daripada Imam Bukhari sahaja. Dan juga Abi Mas'ud datang dengan gelar dia, iaitu bapa kepada Mas'ud, dan juga Al-Badri. Al-Badri nisbah kepada apa? Nisbah kepada Badar. Nisbah kepada Badar, yang kita dengar bahawa songkram Badar, peperangan Badar, kawasan Badar ini terletak pada satu tempat yang mana tempat itu dalam kawasan Madinah juga, tetapi jauh daripada Madinah lebih kurang 200 hadis. Duduk dalam kawasan Madinah lagi, duduk dalam cangwat Madinah, tapi jauh daripada Bana Madinah ni lebih kurang 180 kilo ataupun 200 kilo lebih.
Badar, tempat yang berlaku peperangan Badar. Ulama kata, Al-Khatib Al-Baghdadi dan juga ulama lain kata, dia adalah sahabat Abi Mas'ud Al-Badri, jumpa dengan Nabi. Tetapi dengan gelaran ataupun nisbah panggil dia Al-Badri ni, dia ni tak masuk kali bersama dengan sahabat untuk Badar. Dah ini yang kita panggil kata Abu Mas'ud Al-Badri. Seperti kita lah. Seperti kita nama Muhammad misalnya. Kita nama Muhammad bin Ismail. Kita daripada mana? Orang mana kita? Orang Taning, orang Fatani. Kita rakyat kata, ana Muhammad bin Ismail Al-Fatani. Al-Fatani nisbah kepada Fatani, wilayah tempat ataupun cangwak kita. Kita rakyat kerana Islam hajar juga nisbah. Ulama dulu tak nisbah mereka. Al-Baghdadi daripada Baghdad. Al-Iraqi daripada negeri Iraq. Al-Jalawi daripada Jalah. Al-Jahawi daripada Jahah. Itu lebih kurang lah. Kalau kita nak tak nisbah kita kepada kampung, tempat yang kita wanak, tempat yang kita wanak, tempat yang kita duduk, ikutlah kalau kita nak tak. Itu Abu Mas'ud Al-Badri. Apa nama dia yang sebenar? Nama dia sebenar datang dengan gelaran. Datang dengan gelaran dan juga terkenal, termasyhur, penti rucak. Dekap cahaya, dekap Abu Mas'ud Al-Badri. Banyak hadis yang riwayat oleh Abu Mas'ud. Tetapi kadang-kadang kita tak kenal nama dia. Apa nama dia sebenar? Seperti Abu Hurairah lah. Abu Hurairah kalau kita sebut, siapa Abu Hurairah? Oh, Abu Hurairah jatuh. Sahabat Nabi. Hak riwayat hadis banyak. Hak ngapa hadis Nabi banyak tu. Hak wahiduk kucing tu. Nah, nama sungguh nama apa? Tu tak tahu juga. Kadang-kadang kita kenal dengan gelaran dia. Tetapi nama sebenar, kita tak biasa dengar. Kita kena dengar juga. Ini satu kelebihan juga. Tempat kita kalau kita usaha menghayati funfu sunnah ataupun mengadakan sunnah ini. Sunnah apa? Sunnah untuk orang panggil kita ni dengan gelaran. Kalau saya ni, anak pertama saya nama Musafa, Abu Musafa. Kalaulah orang panggil saya Abu Musafa, kita akan segar. Sedap. Kerana ini adalah sunnah. Kadang-kadang satu ulama ni, nama sebenar dia ada, tapi kena dengan gelaran. Kena dengan gelaran. Ini adalah salah satu sunnah yang Nabi SAW suka dan juga orang Arab dulu suka juga. Nama dia Abu Mas'ud. Sebenar nama Uqbah bin Amr bin Tha'labah. Uqbah bin Amr bin Tha'labah. Dia adalah orang Al-Badri dan juga Al-Ansari juga. Ansari, orang Madinah. Ansar. Orang Ansar ni orang penolong. Al-Muhajirin, orang yang hijrah bersama dengan Nabi SAW daripada Mekah. Al-Ansar, orang duduk di Madinah. Orang duduk Madinah semasa Nabi hijrah daripada Mekah, serta dengan orang Muhajirin, serta dengan orang yang bersama dengan Nabi hijrah daripada Mekah datang ke Madinah ni. Orang Madinah masa tu terima sambut Nabi dan juga sahabat dia yang datang tu. Tolong belaka, heret pergi rumah, duduk rumah, heret pergi rumah tu, pergi rumah, pergi makan. Ansar, penolong. Ansar ni penolong. Nanti orang wahai tolong ni panggil Ansar. Ansar ataupun Nasir. Boleh kedua-dua. Ansar, Nasir. Itu orang Madinah. Orang Madinah yang Allah Ta'ala wi dia ni hati luas, sangat hati comel, cantik pada dia. Siapakah dia ni sangat kasih kepada orang Muhajirin. Orang Muhajirin mari hijrah dia sambut. Orang Muhajirin ni dia tinggal belaka rumah dia di Mekah. Tinggal belaka. Rumah harta demi untuk nak menganut ataupun nak beragama dengan agama Islam. Apabila nak beragama dengan agama Islam nak duduk di Mekah tak boleh kerana orang zalim. Mesti kena hijrah kepada Yathrib ataupun Madinah. Nama Yathrib sebelum pada Nabi datang nama Yathrib. Nabi datang Nabi tukar nama Al-Madinah. Tukar daripada Madinah. Itu orang Ansar hati mereka sangat luas. Siapakah setengah orang ni bini dia bini tiga orang, dia royak kepada orang Muhajirin, orang Mekah yang hijrah sama Nabi. Mung pilihlah nak seorang mana biniku. Ambil lagi. Kasih siapa tahu tu orang Ansar. Allahu Akbar. Dengan sebab inilah mereka sama ada orang Muhajirin yang mereka ada kurban untuk tahu harta rumah mereka demi untuk nak menjaga agama Islam. Dan juga orang Ansar tolong agama Islam untuk nawi Islam hebat. We orang kafir takut masa tu. Sebab inilah Nabi SAW rabrang karanti. Yom rab
kamprakan kata fak dia adalah khairun nasu qarni. Sebaik-baik manusia iaitu orang yang hidup kurun aku. Siapa? Sahabat. Siapa sahabat? Sahabat dua golongan saja, Muhajirin Ansar, Muhajirin Ansar. Selepas itu anak-anak mereka. Ya, dan juga Allah Taala kata laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'una tahta asy-syajarah. Allah Taala pun tazkiyah kepada mereka. Kamrap rong kata mereka. Allah Taala redha mereka. Maka siapalah satu orang mana pun dia gi maki, gi kata kepada sahabat mana daripada sahabat Nabi, maka dia ni telah menyalahi ataupun dia ni telah binasa diri dengan sebab dia ni dikata kepada golongan orang yang Allah Ta'ala telah tazkiyah, hai kamrap rong kepada mereka. Itu Abu Mas'ud Al-Badri, berasal daripada Ansari juga, Al-Khazraji, kabilah Khazraj, dan juga Al-Badri, duduk di kampung Badar. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalaulah mu tak malu, maka buatlah gapo yang mu nak buat. Kalau mu tak ada satu orang yang orang tak ada kemalu, orang tak ada memi kuam ai. Satu orang yang mu tak ada malu, tak ada sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun malu kepada manusia diri, nak buat jahat, nak buat gapo, buatlah. Mudah-mudah kata hadis ning nak kecek mengenai dengan sifat malu. Al-haya. Sifat malu nak kecek mengenai dengan sifat malu. Sifat yang berharga, sifat yang sangat mulia bagi orang yang jadi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi SAW kata al-haya'u minal iman ataupun al-haya'u bid'atum minal iman. Malu-malu itu setengah, separuh ataupun setengah daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syu'batun minal iman. Satu kenang, satu jenis, satu orang mengata satu jenis daripada jenis iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza lam tastahi. Hadis ini saya ingat kepada seorang ulama hadis yang dia dengan nama Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi yang mati ataupun wafat pada tahun 221 Hijrah. Seorang ulama, seorang tokoh hadis mengenai puru hadis kata Nabi SAW. Luksit kong Imam Malik bin Anas yang mati pada tahun 179 Hijrah. Al-Qa'nabi ataupun Abdullah bin Maslamah ataupun kita panggil kata Al-Qa'nabi. Al-Qa'nabi masa dia dulu sebelum dia nak jadi ulama, dia biasa jadi orang yang jahil, orang yang kere, orang yang degil sekali. Orang yang suka minum arak. Orang yang orang panggil kata ni pergi pisah, pergi alak untuk nak godek orang, nak mengata nak tibuk orang, untuk nak balas dengan orang ni, ataupun kita panggil dia ni sangat wairun dia masa dulu sebelum dia nak taubat jadi ulama, jadi seorang tokoh hadis yang hebat, yang mana Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim riwayat hadis dia banyak dalam kitab sahih kedua-dua. Al-Qa'nabi pada satu hari Al-Qa'nabi dia ni biasa mereka duduk dengan saing yang suka minum arak. Suka minum arak, wahai kumpul, wahai ruam klum, พื่อที่จะทำการดื่มเหล้าลืมเหล้าจนถึงวันหนึ่งพวกเขานั่งเป็นวงล้อมกันแล้วก็กำลังดื่มเหล้าในสภาพที่กำลังมอมเมา mabuk, sedang mabuk, dan juga datangnya orang keluar daripada masjid yuyuก็เห็น Al-Qa'nabi ni เห็นผู้คนออกจากมัสยิดที่ใกล้ๆเคียงนั้นmasjid yang duduk dekat-dekat tu nampak orang ramai tu baik, dan juga satu orang sahaja yang keluar pegang kitab ถือหนังสือมีคนหนึ่งออกจากมัสยิดถือหนังสือแล้วก็ผู้คนล้อมรอบเขาเสมือนว่าทำนั่นอยากพูดกับคนนั้นอย่างนี้ล้อมเขาให้ความสำคัญต่อคนนั้น Al-Qa'nabi mabuk pelik tengok siapa mari ni
paling famous, paling masyhur, paling dongdang sangat je ni. Dan siapa mari orang siapa kat orang ni pakat likung dia, pia ni tubik mari. Dia bangun tempat duduk dia dengan hal keadaan dia mabuk, dia pergi cari. Masuk wong lom itu, masuk orang-orang yang duk sedia-sedia duk keliling. Keliling orang seorang itu tu masuk pergi, untuk nak jumpa seorang tu. Yang orang sedia-sedia duk keliling dia tu, nak jumpa, nak tanya, kata mung pia ni. Kerana orang pakat wihan kuam samkan wi pentingnya kepada mu sangat. Aku nak kenal mung pia. Sebelum dia nak pergi ni, dia tanya saing dulu, siapa tu? Betul saing dia ni kenal. Itu adalah Syu'batu ibn Hajjaj. Syu'bah bin Hajjaj, seorang ulama hadis yang mati pada tahun 180 Hijrah ataupun 181 Hijrah kalau tak silap saya. Syu'bah bin Hajjaj. Syu'bah bin Hajjaj seorang ulama hadis yang mari ngajar hadis di Basrah. Yang mana Basrah sekarang letak dalam negeri Iraq sekarang. Basrah, Kufah, Baghdad ni, tiga-tiga bandar ni duduk di negeri Iraq sekarang. Datang ke Basrah Syu'bah untuk ngajar hadis. Selepas mana sudah daripada ngajar hadis, keluar daripada masjid, anak-anak murid ni keliling. Jalan turuk lah. Negeri Arab sendirilah. Tu guru, tok seh yang duk ngajar dalam masjid Nabi baik, yang duk ngajar dalam masjid Haram baik. Mereka anak murid ni, Allahu Akbar, suasana mereka sangat baik, sangat bagus. Selepas sudah ngaji ni, turut tu guru. Tok guru, anak murid turut tu guru. Kanan kiri tanya, tangan kiri tanya soalan tu, masalah ni, tanya tu guru. Siapa kau kucuk kepala tu guru. Itu mereka yang sungguh hebat mereka dalam nak menuntut ilmu, mencari ilmu. Sama juga Syu'batu ibn Hajjaj. Syu'bah bin Hajjaj penang hadis masa nanti meng Basrah. Lai bang ơnว่า Al-Qa' Nabi ซึ่งกำลังเมาอยู่เห็น Qa' Nabi กำลังออกจากมัสยิดแล้วก็เห็นผู้คนล้อมรอบ Al-Qa' Nabi อยู่ถามเพื่อนว่าใครเพื่อนบอกว่านั่นแหละ Syu'batu ibn Hajjaj เป็นอุลามะหะดีษที่โด่งดังมากมาจากเมืองคูฟะห์เมืองคูฟะห์ก็คือเมืองที่ใกล้ๆกับมัสรอยู่ในประเทศอิรักเหมือนกันด้วยnegeri Iraq juga nak kenal lagi Al-Qa' Nabi cari, pergi jalan, bangun daripada kisah dia duduk, pergi cari Syu'batu bin Hajjaj. Tanya, man anta? Siapa mu? Masuk ke tanya. Orang panggil tuan nak keleng. Nak keleng wairun, mabuk ni, masuk ke tanya ulama. Jeput dengan ulama, tanya, man anta? Siapa mu? Siapa kau orang ni, bakat likung mu ni, bakat wi pertinggan kepada mu siapa? Ana Syu'bah bin Hajjaj. Aku Syu'bah bin Hajjaj. Bah mu jadi apa? Lakun penarai lah. Syu'bah lakun penarai. Muhaddis. Penpuru hadis. Penak hadis. Mal muhaddis la arai ke muhaddis. Gapa ulama hadis? Tak pahal. Al-Qa' Nabi wairun. Orang Arab ni kalau wairun dia ni wairun sungguh. Wairun siapa tak gerti sikit apa. Tanya, gapa muhaddis? Muhaddis maksud dia ni ulama hadis. Orang yang gerti hadis. Dia kata, iaitu ulama hadis, orang yang gerti hadis Nabi SAW, orang yang ada ilmu hadis.คนที่มีความรู้hadisของท่านนบี SAW. Al-Qa' Nabi dayin, kata, kalau gitu, hadithni hadisan min Rasulillah. จงรายงานให้แก่ฉัน จงรายงาน hadis หนึ่งให้แก่ฉัน. Itu riwayat hadis kepada aku. Aku nak dengar hadis Nabi, nak kenal hadis yang munduk ngajar tu hadis apa. Syu'batu bin Hajjaj kata, aku nak riwayat hadis kepada mu balas mana? Kerana mu bukan orang ahli hadis, bukan ulama hadis, bukan pelajar yang mempelajari hadis. Tak, mu ni mabuk sekarang. Aku nak riwayat hadis biasa mana? Kerana orang yang nak ambil hadis boleh kena jadi orang yang juru, bukan orang yang mabuk, orang yang kecil bohong, bukan. Dengan sebab tu Al-Qa' Nabi marah. Al-Qa' Nabi Abdullah bin Maslamah marah. Syu'bah kata balas tu, akak pisah dia, waktu bek pisah dia tu, nak geleng dia, bek pisah, pisah wi Syu'bah tengok, dan juga ku. Syu'bah kata, meng nak riwayat hadis kepada ku, kau aku nak pisah ni, parah meng. Dua jalan saja, wi pilih. Wi Syu'bah pilih. Kata, meng nak riwayat hadis ni kepada ku molek-molek. Riwayat hadis mana-mana pun yang meng nak riwayat kepada ku, ataupun ku nak pisah ni, parah meng. Darah tu bek mari ke, pada mana? Pilih mana sah.
Syu'bah bin Hajjaj, seorang ulama hadis yang cidik. Allahu Akbar. Allah yarham Syu'bah bin Hajjaj, dan juga yarham dan juga waghfir lil Qanabi sebagai ulama hadis juga. Ampun dosa-dosa dia sebelum dia jadi ulama hadis. Syu'bah bin Hajjaj kata, kalau walah tu aku nak riwayat hadis. Okey, aku nak riwayat hadis Nabi kepada mu hari ni. Satu hadis saja. Syu'bah riwayat kata qala haddatsana fulan an Abi Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Syu'bah riwayat hadis ni yang kita sedia ngaji hari ni. Syu'bah riwayat hadis ni kepada Al-Qanabi, orang yang sedang mabuk, wairun, pemuda, remaja, syabab yang sedang mabuk sebelum dia. Dia dengar hadis ni daripada Syu'bah bin Hajjaj. Dia faham hadis ni sebab dia orang Arab. Dengar hadis dengan bahasa Arab, dia dengar kata ini adalah perkataan Nabi SAW. Ni ke kampul kata Nabi SAW. Kita Nabi bahawa idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Hak จ้าไม่มีความละอายไม่มีความยังอายก็จงปฏิบัติในสิ่งที่ต้องการในสิ่งที่ปรารถนาเถิด Lepas daripada dengar perkataan itu, pisah ataupun pedai dabที่Al-Qanabiกำลังถืออยู่เนี่ยก็ตกลงหล่นลงไปยังพื้น jatuh ke tanah. Dan juga paling belakang halang kelabไปบ้าน Dan juga mula bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. เริ่ม taubat ตัวเองกลับเนื้อกลับตัว taubat ต่อ Allah Subhanahu Wa Taala หลังจากที่ taubat เสร็จแล้วก็มีความคิด ada fikiran kata nak ngaji sungguh-sungguh, nak cari ilmu, nak mempelajari hadis Nabi SAW dengan secara sungguh. Tanya orang-orang Kufah, orang-orang Basrah masa tu, di mana ulama hadis yang paling hebat sekarang pada semasa sekarang. Aku nak musafir pergi cari dia dan ngaji hadis dengan dia. Lalu orang royak kepada Al-Qanabi Abdullah bin Maslam kata, di sana di Madinah Al-Munawwarah, di Madinah Nabi SAW, ada satu orang ulama, ada satu orang tokoh ulama hadis yang hebat, yang apa hadis, yang ngajar hadis dalam masjid Nabi SAW, yang itu nama dia Al-Imam Malik bin Anas Al-Asbahi, Imam Dar Al-Hijrah. Imam Malik. Orang-orang kata mungkinlah musafir pergi Madinah, pergi ngaji hadis dengan Imam Malik di masjid Nabi SAW. Lalu dia bermusafir pergi kepada Madinah. Duduk dengan Imam Malik sebanyak 30 tahun, duduk dengan Imam Malik. Ngaji hadis bersama dengan Imam Malik. Banyak hadis yang dia ngaji dengan Imam Malik. Siapakah satu kali dia kata, hadis Imam Malik walau datang jalan mana, anak murid mana, apabila aku dengar, aku tahu kata hadis ni sami'tuhu miraran. Aku dah dengar dia banyak kali semasa dia aku duduk dengan guru aku, iaitu Imam Malik bin Anas. Itu Al-Qanabi, seorang tokoh ulama yang dia bertaubat dengan sebab dia dengar perkataan kekasihan dia, iaitu Nabi SAW. Dan juga ulama kata dia apabila dia pergi Madinah, dia ngaji bersama dengan Imam Malik, dia kembali kepada Masrah, dia nak ngaji bersama dengan Syu'bah bin Hajjaj, tetapi dia tak sempat untuk nak jumpa, untuk nak ngaji sama dengan Syu'bah, kerana Syu'bah dah mati dulu sebelum dia nak ngaji dengan Syu'bah bin Hajjaj. Lalulah ulama kata dia tak riwayat hadis mana-mana daripada Syu'bah bin Hajjaj, melainkan hadis ini saja, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Itu Al-Qanabi. Siapa anak murid dia Al-Qanabi? Al-Imam Bukhari, anak murid Abdullah bin Maslam Al-Qanabi. Siapa lagi anak murid dia? Imam Muslim. Siapa lagi anak murid dia? Abu Hatim Ar-Razi, mati pada tahun 277 Hijrah. Siapa lagi? Ramai anak murid dia, ulama-ulama hadis yang datang selepas dia. Luanlah ambil ilmu daripada dia Al-Qanabi, seorang yang bertaubat, tinggal orang yang biasa minum arak, dan juga jadi tokoh, jadi ulama yang hebat, yang ngapa hadis banyak, dan juga riwayat hadis Nabi SAW banyak kepada kita. Maka kita berdoa kepada dia, Allah yarhamhu, Allahumma arhamhu waghfir lahu. Dan juga Allah Ta'ala redha hidup dia, mati dia, dan juga ilmu yang dia sebar kepada kita. Al-Qanabi,
kita boleh rajakkan sirah-sirah sejarah tadi yang saya royak kepada sedang pendengar, kepada kitab At-Tawwabin bagi ulama yang nama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dia tulis salah satu kitab yang nama kitab At-Tawwabin, iaitu golongan ulama yang mereka bertaubat. Biasa bertaubat, biasa rubah hidup mereka. Dulu biasa jadi orang lain, jadi orang lobe, orang yang jauh daripada Allah SWT, jauh daripada agama Allah Ta'ala, mereka taubat dan juga jadi ulama. Siapakah kita boleh kenal, siapakah kita boleh ngaji ilmu-ilmu mereka yang mereka bertaubat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, sifat malu. Nabi SAW yang kata al-haya'u syu'batun minal iman. Satu kali Nabi SAW lalu pada satu tempat dan juga nampak sahabat dia dua orang ni duk maki pergi mari, duk balah, kata mung ni akhlak tak ada langsung, sifat malu tak ada langsung mung. Balah pergi mari. Nabi royak kepada satu orang, kata da'hu, tinggal dia. Da'hu, tinggal dia, biar dia, belah dia kata gapalah. Biar dia, da'hu. Fa innal haya'a minal iman. Kerana sesungguhnya malu ini, sifat malu ini adalah daripada iman. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, al-haya'u kulluhu khair. Al-haya' la ya'ti illa al-khair. Malu, kita malu ni, apabila kita malu, tak datang selepas daripada kita malu, melainkan benda-benda itu adalah benda yang baik saja. Apa maksud idza lam tastahi fasna' ma syi'ta? Ulama kata makna dia ini yang pertama iaitu makna tahdid, kan kumku. Kan kumku iaitu gapo? Idza lam yakun laka haya'un fa'mal ma syi'ta. Maksud dia balah ni, tahdid. Apabila mung ni tak ada sifat malu, tak ada malu sikit habuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu buatlah gapo yang mung nak buat, fa innallaha yujazika alaihi. Kerana Allah Ta'ala akan wikan cara. Kalau mu buat baik, Allah Ta'ala wi baik kepada mu. Kalau mu buat jahat, Allah Ta'ala akan buat kira mu pada hari kiamat nanti. Tahdid. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Tahdid, kumku daripada Allah Ta'ala. Kalau mu tak ada sifat malu, mu buat. Dan juga Allah Ta'ala akan wikan jara perbuatan mu tadi. Itu makna yang pertama, iaitu tahdid. Yang kedua iaitu khabar. Khabar iaitu mari royak we tahu khabar ni. Apa maksud dia? Annaman lam yastahi sana'a ma syaha. Hadis ini maksud dia khabar, iaitu siapa yang tak ada sifat malu, dia akan buat. Dia akan buat benda apa pun yang dia nak. Kerana benda yang akan lari dia tak boleh buat benda-benda yang qabaih, benda-benda yang hudah, benda-benda yang buruk, benda-benda yang jahat. Al-haya. Orang yang beriman apabila dia nak buat satu maksiat, satu kejahatan, dia akan ingat kepada Allah SWT, dia akan malu kepada Allah Ta'ala. Buat benda jahat. Walaupun manusia tak nampak, tetapi Allah SWT nampak. Dengan sebab itulah dia rasa malu kepada Allah SWT. Orang yang dia tidak ada sifat malu. Orang yang sekarang dia buat benda gapo-gapo pun, yang Islam tak suka kepada benda tu, dengan sebab dia tidak ada sifat malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramai di kalangan kita sekarang ini sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang sifat malu. Kerana kalau kira ni mongkut bagi orang Islam, lebih-lebih lagi orang perempuan, orang tina, iaitu mongkut dia, racini dia, iaitu sifat malu. Orang tina sifat dia ni sifat malu. Lebih kena ada daripada orang lelaki lagi, orang tina ni. Kerana fitrah orang tina yang Allah Ta'ala jadi ni, dia kena iffah. Iffah bala mana? Dia kena cuci, dia kena berisut. Dia kena jaga kuam berisut dia. Dia kena jaga, tak seri orang mana pun mari wak punah tamhai kuam berisut kongter ni siapa. Ataupun dia diri pun tak buat kuam berisut, hak tu hawi kepada dia ni, wiwak berisut, kuam berisut dia punah. Tetapi banyak mana anak tina kita pada hari ini,
pemudi kita pada hari ini, mereka tidak ada sifat malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dulu mereka ngaji sekolah ponok, mereka pakai tudung baik, mereka pakai pakaian yang bagus, katuk aurat baik. Tetapi apabila mereka masuk kepada universiti, masuk kepada mahawidyalai, mereka jumpa dengan sangkum yang buka lebih teruk. Mereka kahilai, sifat malu mereka kahilai. Kerana semasa mereka duduk dalam ponok, ustaz ngajar molek, mai sunat, mai fardu 5 waktu, berzikir, membaca Al-Quran, pakai pakaian molek, katuk aurat molek. Ustaz dah royak sokmo. Kerana mereka duduk dalam ponok, duduk dengan nasihat sokmo. Duduk dengan tazkirah peringatan sokmo. Dengan sebab mereka angkat email mereka, duduk dengan nak jaga sokmo kaum berisuk mereka. Tetapi apabila mereka jumpa dengan sangkum, jumpa dengan masyarakat, jumpa dengan kejahatan banyak yang berada dalam masyarakat, email mereka kahilai. Apabila email hilang, satu jenis email iaitu malu kahilai, membuat mereka ni jauh daripada Allah Subhanahu Taala. Apabila mereka jauh daripada Allah Taala, maka mereka akan mereka akan tak malu, tak ada sifat malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi SAW, ayat bala mana? Idza aradallahu bi'abdin halaka. Apabila Allah Ta'ala kehendaki prasong nak uji satu orang hamba dia ni binasa hayana, naza'a minhul haya, Allah Ta'ala akan buat sifat malu tubik daripada dia. Hari ni anak yatim kita yang mereka tak suka nak semayang, yang mereka buat zina, yang mereka makan dadah, yang mereka buat tak baik kepada ibu bapa, kerana mereka tidak ada imanan kepada Allah Ta'ala. Kerana sifat malu mereka, Allah Ta'ala dah buat tubik daripada hati mereka. Kerana Allah Ta'ala nak uji mereka binasa. Wal'iyadu billahi min dhalik. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala jauh daripada binasaan Allah Ta'ala nak uji. Kerana kalau kita nak tengok satu orang, kata Allah Ta'ala binasa dia ke kedak ni, kita tengok sifat malu dia. Dia ada kedak sifat malu. Orang Tina lalu depan yatim, dia akan halik. Tak seri orang yatim tengok. Payam lop tak seri orang yatim tengok. Untuk nak jaga ifah kuam berisuk dia. Untuk nak jaga sifat malu dia, we ada. Tetapi hari ni, banyak mana anak Tina kita yang mereka tidak ada sifat malu. Mereka tubik keluar daripada rumah dengan main-main pun, tidak ada campen gapo, tidak ada darurah gapo sekapo. Bahkan orang perempuan kena duduk dalam rumah, kena jaga kebersihan mereka, kena jaga kuam berisuk dia yang Allah Ta'ala wi. Tetapi pada hari ini, pada waktu malam, kita pergi kepada tempat mana kita tak akan jumpa. Kita tak akan pergi kepada tempat mana, melainkan kita jumpa anak-anak Tina kita ramai kepada tempat-tempat itu. Kadang-kadang mereka datang dengan kawan-kawan mereka waktu malam. Kadang-kadang mereka pergi dengan orang-orang yatim, pergi dengan gawe dengan gapo. Kita rasa heran. Kadang-kadang waktu tengah malam, 12 malam, 11 malam, tengah-tengah malam ini, di tepi-tepi batas banyak lagi anak-anak Tina yang sedang berada di tengah-tengah batas. Di mana bapa dan juga ibu mereka. Kita rasa heran. Kita rasa heran di mana ibu mereka, bapa mereka duk halak, duk lepas anak Tina dia ni keluar daripada rumah semasa tengah-tengah malam. Mereka tak cinta, tak kasih ke anak mereka. Mereka tak main kerimi kuamrak, tak kasih ke. Kita tanya diri, hai ibu dan bapa, adakah kita kasih kepada anak kita? Lebih-lebih lagi kepada anak perempuan kita. Saya dulu, semasa budak-budak dulu, budak malah mana, umur belah-belah tahun dulu, waktu malam selepas solat Isya ni, pintu rumah saya akan tutup semua, tutup. Umi dan juga abi saya akan katuk pintu, tak sewi masuk kalaulah anak dia ni keluar daripada rumah selepas daripada semaya Isya. Kerana masa selepas semaya Isya ni bukan masuk untuk nak pergi main, nak pergi buat, lepas anak pergi gitu, pergi gini, pergi tempat ni, bukan. Tetapi adalah semasa tidur. Semasa tidur yang Allah Ta'ala beri masa tu untuk duduk di rumah. Tetapi hari ni, berapa banyak daripada kalangan bapa dan juga ibu selok pintu rumah ataupun lari anak dia jangan keluar daripada rumah
selepas mana sudah daripada sembahyang Isyak. Kalaulah saya dulu keluar daripada rumah selepas sembahyang Isyak, bapa saya ataupun abi saya, umi saya dah lari, saya tubik lagi, saya akan nak masuk rumah tak boleh kerana sebab pintu natal semua ditutup. Nak hajar kata waktu malam bukan waktu main. Waktu main adalah waktu tengah hari. Lebih-lebih lagi anak tina. Berapa banyak tengah batas hari ni kita fati tengok anak tina yang paling yang ramai juga yang mereka tengah-tengah malam duduk sedap lagi, duduk di kedai, duduk makan air, duduk dengan saing, duduk gitu-gitu gini. Kalaulah anak kita duduk ngaji pada universiti, kalaulah anak kita duduk ngaji mahawi telah mana-mana, kita hatta anak kita gaji hatjai, ngaji jala, ngaji racapak, ngaji Phuket, ngaji mana-mana, kita besok kedok halo kepada anak kita, tanya waktu malam, pukul 10 malam, pukul 9 malam, hey anak duduk mana sekarang, duduk dalam barak ke duduk luar barak, tanya sepatah kedok. Kita salah banyak ibu bapa sekarang, kita salah banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak dengan kesalahan dalam bidang tarbiyah anak, perak anak kita salah banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana perak anak, dulai anak adalah perintah suruh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pen kamsang ca Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bawa dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Oh benda pun sertaทั้งหลาย, jaga dirimu dan juga keluargamu daripada api neraka. Tetapi banyak kita sekarang duk halak anak kita lepas. Nak pergi mana pergi, nak pergi situ pergi, nak pergi sini pergi. Kita buat tasahul maknai, buat mudah-mudah dalam nak mendidik anak kita. Dan juga apabila kita mendidik anak kita dengan tidak mendidik dengan Islam, anak kita akan jadi fitnah yang besar dalam masyarakat. Anak kita yang akan buat fitnah, buat benda-benda yang buruk yang berlaku dalam masyarakat. Berapa banyak sekarang golongan pemuda kita terlibat dengan berzina. Jalan dengan lelaki, anak kita perempuan jalan dengan orang lelaki, anak kita lelaki jalan dengan perempuan sebelum nak berkahwin, sebelum nak bernikah dengan main-main, dengan tak fikir apa pun. Tak lupa, mereka tak tahu kata Allah Ta'ala, kata wala taqrabuz zina, jangan masuk hampir dekat-dekat dengan zina. Tetapi ramai yawacun kita hari ni yatatina ikhtilat. Duk campur gaul gimari di antara lelaki perempuan jadi benda-benda yang biasa sekarang. Orang lelaki tak malu kepada orang perempuan. Orang perempuan pun asal mereka kena malu kepada lelaki, tetapi sekarang mereka pun tak malu juga ke lelaki. Lebih-lebih lagi kedua-dua ini tak malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lupa kata Allah Taala sedang tengok. Dengan sebab ini kita duk halak anak kita, duk bersening, duk dengan masyarakat bersening, duk gaul dengan orang lelaki, berzina ke apa berlaku? Akan berlaku zina. Bahkan lagi apabila anak kita nak kahwin, nak nikah, kita buat menyusah, buat payah untuk mereka nak boleh nikah. Sama ada belah lelaki tak wi izin kepada anak wi nikah, sama ada perempuan sebelah perempuan yang letak banyak ataupun sensor yang harga tinggi menyusahkan perkahwin. Apabila susah nikah, susah kahwin, sama ada daripada dua-dua golongan lelaki dan juga perempuan, gapo berlaku? Berlaku zina. Dan juga apabila zina banyak limpah dalam masyarakat kita, zina berlaku dengan main-main saja dalam masyarakat kita, kita tengok kita tak lari, kita tengok kita tak beki masalah ni, Allah Ta'ala akan binasa kita. Tak sahaja orang yang berzina, orang yang zalim, orang yang salah kepada Allah Ta'ala sahaja, tetapi orang yang salih, orang yang juh, orang yang jadi tok imam, orang yang jadi guru, orang yang jadi ustaz, yang tak lari, yang tak nasihat, orang yang jadi ibu, yang jadi bapa, buat menyusah kepada anak-anak untuk nak berlaku sunnah yang Allah Ta'ala jalan keluar, iaitu nikah kahwin ini. Allah Ta'ala akan turunkan satu fitnah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha takutlah kepada satu fitnah yang Allah Ta'ala akan turun, bukan hanya kepada orang yang zalim, orang yang buat salah saja, tetapi seluruh orang yang duk keliling dan yang bersama dengan orang-orang yang buat jahat, orang yang buat tidak baik, kerana sebab mereka tidak lari gemari. Dengan sebab itu Allah Ta'ala turun binasa kepada mereka. Waliyadzubillahi min dzalik.
Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sedang ibu, sedang bapa, sedang anak, sedang pemudi-pemuda yang dirahmati Allah sekalian, kita kembalilah kepada Islam. Kita kembalilah tubuh kita diri kepada Islam. Kalau hari ini kita khabar kata kita buat salah, kita khabar kata kita duduk dengan benar yang Allah Ta'ala larang, duduk dalam masyarakat yang tak baik, kita hundur diri, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hei bapa, hei ibu, kita lihat baik-baik. Kita cek baik-baik kepada keluarga kita. Adakah kita hening buat nanti, buat kerja baik dah? Kena dah? Betul dah yang Allah Ta'ala suruh? Kata Allah Ta'ala suruh kita perak anak dengan Islam. Adakah kita perak anak kita dengan Islam sungguh? Kena. Kita cek tengok. Kalaulah tidak, kita mulalah baiki keluarga kita, baiki anak kita, baiki isteri kita, baiki keluarga kita menjadi keluarga kita, syurga kita. Kerana kita nak tengok kepada syurga, tengok kepada keluarga kita, dan juga kita nak rasa apabila kita tengok, rasa suka hati, rasa sejuk hati, kerana itu adalah jannah, syurga bagi kita. Maka kita hari ini sifatul haya, sifat malu kita kena ada dalam masyarakat. Kalaulah kita tidak malu kepada manusia, kita ingatlah kita kena malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu ulama salafus salih dulu dia kata bagaimana, taraktuz zunuba 40 sanatan hayaan thumma adrakanil wara. Dia kata bagaimana, taraktuz zunub, aku tinggal buat dosa kepada Allah Taala. Aku tinggal segala dosa, segala perbuatan yang jahat kepada Allah Taala ni sebanyak 40 tahun, dengan sebab hayaan, aku malu kepada Allah Ta'ala. Tak wani nak buat dosa kepada Allah Ta'ala. 40 tahun. Selepas itu mula datang warak berada dalam tubuh aku. Warak balas mana? Warak ni takut kepada Allah Ta'ala, takut kepada api neraka. Kadang-kadang benda yang harus buat, benda yang boleh buat, tetapi dia tengok kata kalau buat banyak-banyak pun tak faedah kepada dia juga, dia tinggal. Dan benda haram sama telah dah, dia tinggal. Kerana hayaan, malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, dia kata belah mana, man istahya ikhtafa, wa man ikhtafa ittaqa, wa man ittaqa wuqiya. Siapa yang dia malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan ikhtafa, iaitu dia akan sunyi amalan dia, baik dia, dan juga amalan jahat dia tak akan nak buat. Dosa dia tak buat. Sama ada zahir dia tak buat. Sama ada dia duduk sore, duduk senyap sore, tak duduk depan orang pun, benda jahat, benda dosa pun dia tak buat juga. Dan juga orang pesening, orang yang takut kepada Allah pesening ni, dia akan bertakwa, berlaku takwa kepada Allah Ta'ala. Takwa dia akan kerah, akan hebat kepada Allah Ta'ala. Dan juga siapa yang banyak bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia akan dijaga daripada api neraka. Itu perkataan Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar, khalifah yang kedua dalam Islam. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, malu-malu ini ada dua jenis. Malu iaitu yang pertama, akhlak kita yang sebenar. Akhlak kita iaitu kita ada akhlak yang sebenar, iaitu akhlak kita asal tu malu dah, ada dah malu. Nak buat gotu depan orang malu, nak buat jahat depan orang malu. Kadang-kadang nak buat kebaikan pun malu kak kadang-kadang. Malu ke apa? Bukan malu tak saya buat dak. Malu takut manusia tengok benda tu, jakut dia ni jadi riak. Riak. Riak iaitu takut dia tak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga haya, jenis yang kedua tu, jenis yang kedua iaitu dapat sifat haya, sifat malu ini dengan sebab dia kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan sebab dia banyak ibadat kepada Allah Ta'ala, dengan sebab dia khabar kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedia-sedia duk tengok dia. Nak buat gapo pun ingat kepada Allah Ta'ala. Nak buat kebaikan pun ingat kepada Allah Ta'ala, kata aku ikhlas kena. Nak buat kejahatan pun takut kepada Allah Ta'ala, akan Allah Ta'ala longtok aku. Ini sebaik-baik, ataupun kita panggil kata martabat al-ihsan, ataupun tinggi daripada ihsan lagi. Sifat malu iaitu kita nak panggil boleh juga kata anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Bahawa dia ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan seumpama kata dia ni tahu kata Allah Ta'ala telah rehat dia, ataupun dia nampak Allah Ta'ala sedar-sedar tengok dia duk ibadat. Kalaulah dia tak nampak Allah,
dia tahu kata Allah Ta'ala nampak dia. Lalu dia sempurna, dia buat ibadat, sungguh beribadat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Ini sifat malu yang berada di dalam orang yang beriman, maka kita kena jaga sifat malu kita. Ya, sifat yang paling harga, sifat yang sekarang dah ramai tinggal sifat-sifat ini. Dan juga apabila sifat malu tidak ada dalam masyarakat, masa tu berdosa, maksiat akan berlaku banyak kepada Allah Subhanahu Taala. Dan juga apabila maksiat berlaku banyak kepada Allah Subhanahu Taala, dan maksiat, dosa kita banyak orang dosa kepada Allah Taala dengan sebab tidak ada sifat malu kepada Allah Taala, maka hari itu Allah Taala akan binasa masyarakat itu. Kita takut, maka kita banyakkanlah hajar anak-anak kita we ada sifat malu. Hajar pemuda kita we ada sifat malu. Hajar masyarakat kita we ada sifat malu, dan juga insya-Allah masyarakat kita akan jadi masyarakat yang selamat dalam dunia ini dan juga akhirat nanti. Maka inilah kita pada hari ini hadis yang ke-20 yang hadis yang ke-20 daripada kitab Arba'in An-Nawawiyah. Maka insya-Allah maka boleh jadi kita sisi yang terakhir sebelum kita nak masuk bulan Ramadan. Kita akan jumpa lagi selepas bulan Ramadan insya-Allah. Maka kita berdoalah, kita berdoa kepada Allah Taala sisi kita, halaqah kita yang telah lepas tu jadi halaqah yang manfaat kepada kita, dan juga kita berdoa ilmu ini jadi manfaat kepada sedang pendengar semua. Lebih lagi kita ambil ilmu ini beramal dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah kita akan jadi orang yang suka kepada Allah dan juga cinta kepada Nabi SAW. Yang terakhir, saya istihar kepada sedang pendengar semua yang dengar daripada radio baik ataupun Facebook live baik. Esok hari kita ada mahakam ataupun festival yang nama dia Wakaf Festival, dan juga Multaqa Muslimah yang ke-13, dan juga Wakaf festival yang kedua yang besar yang terletak di Kampung Bana, di lekok Kampung Bana tu. Siapa yang dia ada masa luar, kita pergilah ziarah, kita tengok sana sama ada orang pun pergi kepada dengan muslimah, Multaqa Muslimah, kerana di sana ada kejekan banyak, sama ada kejekan banyak. Kita jadi iman kita, gi cari ilmu kita. Gi cari ilmu kita pada dengan esok hari, dua hari esok, hari Sabtu dan juga hari Ahad. Dan juga di sana kita ada wakaf festival untuk terima wakaf ataupun sedekah jariah untuk nak bina jalan masuk, untuk nak bina Asilmon, untuk nak bina Madinatus Salam. Madinatus Salam yang luas, untuk jadi Madinah bagi orang Fatani, termasuk orang jalan dan juga orang tiwak dan juga orang Islam semua, sama ada Thailand dan juga luar negeri, untuk jadi salah satu bana, jadi contoh kepada Islam, umat Islam. InsyaAllah kita pakat menolong bagi orang yang nak sedekah jariah, orang nak wakaf fi sabilillah pada jalan Allah SWT. Sama ada harta benda ibu-ibu, bapa-bapa kita yang sudah mati, kita boleh kerana kita buat kebaikan untuk mak kita, untuk pak kita, kita sedekah jariah. Kerana amalan yang akan turut kita selepas kita mati, solat kita pun akan hilang, puasa kita pun akan hilang, kerana kita mati juk taruh. Tetapi sedekah ini, sedekah jariah ini, apabila kita sedekah, orang duk faedah benda-benda yang kita sedekah selepas kita mati, orang buat kebaikan dengan sedekah kita, jariah kita ini, pahala akan sampai kepada kita walaupun kita dah berada di dalam kubur. Hak ni yang kita nak sekali, amalan yang sudah mati. Kerana kita nak kembali kepada dunia untuk nak beramal, tambah amalan tak boleh dah. Kita nak asai, kena tupai amalan pesening, amalan yang akan turut kita selepas kita mati, iaitu Nabi kata yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang manfaat kepada kita, kita hajar anak kita, hajar kepada masyarakat, mereka buat pula amal pula, ngajar orang pula, pahala akan sampai kepada kita. Dan juga yang terakhir, anak yang soleh kita selepas kita mati, anak ini buat kebaikan. Kita biasa hajar belah mana, dia buat kebaikan, dia berdoa kepada kita, minta doa ampunan kepada kita, anak inilah akan berdoa kepada kita. Maka kita baik-baiklah kita para anak kita, hajar dengan Islam, insya-Allah anak kita akan berdoa kepada kita selepas kita mati, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka hari ini gapo yang silap salah, maaf saya
Maka yang lepas-lepas pun saya minta maaf. Saya sebelum nak masuk bulan Ramadan, sambut bulan Ramadan, kita akan jumpa pula dengan fursah ataupun peluang yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan jumpa lagi dan juga bermanfaat dengan ruangan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.